أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, menciptakan waktu subuh, al-falaq ni subuh, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, dari bahaya gelap apabila masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus pada simpulan-simpulan dan ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya. Surah termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan Makkatul Mukarramah, yang berkait dengan akidah, yang menyuruh supaya orang Islam sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala dalam menghadapi cabaran hidup. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang melindungi hamba-hambanya daripada kejahatan yang dapat dilihat dan kejahatan yang tidak dapat dilihat. Ada perkara yang kita nampak, perkara yang kita tak nampak. Banyak kejahatan itu. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW supaya mengajar umatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga umat Muhammad SAW, tiap-tiap orang. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh, bermulanya cerah setelah berlakunya kegelapan. Setelah malam yang gelap, datang al-falaq. Al-falaq ni ialah datangnya cahaya waktu subuh yang menerangi seluruh alam. Ini kurnia daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang telah bergelap. Dalam masa semalaman, kita memuji Allah, menyebut nikmat Allah SWT dengan menyebut dialah Tuhan yang mempunyai kuasa terhadap waktu siang dan malam, menukarkan masa daripada malam kepada siang dengan berlakunya waktu subuh, perginya malam dan datangnya waktu siang. Itu al-falaq. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang telah ia ciptakan. Apa yang Tuhan ciptakan daripada kejahatan itu, sama ada kejahatan daripada manusia, daripada jin, daripada binatang yang melata, daripada makhluk-makhluk yang dapat dilihat, yang tak dapat dilihat. Semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan makhluk ini ujian kepada makhluk-makhluknya sendiri. Ada makhluk yang baik, makhluk yang jahat. Maka berlakunya pertemuan di antara baik dan jahat. Bila pertemuan ini, maka orang yang baik menjadi mangsa. Allah Ta'ala mengajar mereka yang baik ini supaya minta lindung daripada Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan daripada kejahatan-kejahatan. Apa-apa sahaja makhluk yang jahat. Ma ni ma nakirah, dengan makna umum. Apa-apa sahaja yang Tuhan cipta daripada kejahatan itu, Dia menjadikan untuk menguji hamba-hambanya. Kita minta supaya Dia lindungkan kita daripada kejahatan
hamba-hamba yang diciptanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kegelapan, daripada kejahatan kegelapan waktu malam, mula tibanya kegelapan itu. Waktu malamlah waktu berpeluang bagi orang jahat untuk nak buat jahat dengan mudah. Nak curi mudah malam, nak merampok mudah malam, binatang nak tangkap mangsa pun mudah malam, mudah waktu malam. Waktu malam ni waktu yang sangat mencabar. Kita minta Allah Ta'ala yang mempunyai siang dan malam itu melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang berlaku di waktu malam, yang gelap gulita yang kita tak nampak. Wa min syarrin naffasati bil 'uqad, dan daripada kejahatan jampi-jampi yang disiup oleh ahli-ahli sihir kepada simpulan untuk menyihir mangsanya. Di sana ada manusia yang menjadi ahli sihir, menggunakan sihir. Di antara amalan sihir itu simpul, tali pada benang, dijampi tali itu, disebut nama orang-orang tu untuk menyakitkan orang, untuk membenci antara satu sama lain, khususnya memisahkan di antara suami dan isteri, menggilakan orang pada dia. Maksud saya juga ni, nak suruh orang gila kita, bunuh orang dengan sebab dia menggunakan jin. Manusia menggunakan jin, jin pula berkawan manusia, bersaing dua-dua ni, jahat berlaku. Manusia yang jahat berkawan dengan jin yang jahat, berkawan. Dan Allah Ta'ala menguji Nabi SAW apabila ahli sihir Nabi bin Al-Asam telah menyihir Nabi SAW dengan menggunakan tali benang yang disimpul, yang dijampi, diikat pada lilin yang dibentuk macam lembaga, ditikam dengan jarum. Nabi merasa seperti diberkas, lemah, dan merasa seperti ditikam. Disihirnya Nabi SAW. Lalu Nabi membaca surah ini. Setiap kali dibaca surah ini, tercabut sihir ini. Ikatan yang dikatakan sebelah ikatan yang diikat untuk menyihir Nabi. Malaikat Jibril beritahu ke Nabi ada barang yang dia letak ke dalam tenaga. Lalu dia suruh sahabat dia Sayyidina Ali turun, buang sihir yang ada dalam tenaga tu. Kadang-kadang manusia berkawan dengan jin, jin berkawan dengan manusia. Jin yang kafir berkawan manusia jadi kafir juga. Mudah je ilmu sihir ni, buat benda yang sebab-sebab jadi kafir. Jadi ilmu sihir tu. Mengaku dia tua sehari pada Tuhan. Tua sehari pada Tuhan. Ayah dia tua pada dia. Sedap. Kafir lah. Iblis akan tolong dia. Di antaranya ialah Iblis mengajar, gunakan darah haid, tulis ayat-ayat Quran. Tulis ayat Quran. Tulis ayat Quran dia kata ni. Tulis ayat Quran, tapi tulis dengan darah haid. Darah haid ni najis. Ayat Quran tulis dengan najis. Jadi kafir. Jadi kafir. Puja-puja jadi, jangan buat benda ni. Jangan buat. Jadi kafir, nak masuk neraka lah. Maka jin kafir akan tolong dia. Nak apa? Maka masuk neraka. Orang tu masuk neraka, jin hak ajar dia masuk neraka juga. Dua-dua masuk neraka belaka. Ada orang tanya Abu Hanifah, kenapa mengajar di Iraq, Imam, Syekh, macam mana jin daripada api, neraka api, dah apa? Dia api dah. Tak sakit lah. Dia duduk dalam api, dia api dah. Abu Hanifah tanya, mu daripada apa? Daripada tanah. Dia ambil sebekas air daripada tanah juga. Ni daripada apa? Daripada tanah. Ambil lekuk kepala, sakit tak? Sakit. Tanah dengan tanah sakit juga. Itu dia. Abu Hanifah terkenal dengan pintar menjawab hujah-hujah orang yang cuba nak memperkecilkan perkara agama. Kejahatan ahli-ahli sihir yang menjampi, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ahli-ahli sihir tak boleh memberi mudarat, syaitan tak boleh mudarat malaikat dengan izin Allah. Allah Ta'ala izin dia. Di akhir zaman Dajjal lagi hebat sihir dia.
Bila kemarau, dia kata turun hujan. Kita semai minta hujan, tak turun hujan. Sudah. Kita semai minta hujan, tak turun. Dajjal kata suruh turun hujan. Ikut Dajjal, punah. Allah Ta'ala uji. Akan berlaku ujian-ujian di akhir zaman. Kita kena sedar. Allah Ta'ala uji. Disebut dalam satu kitab tasawuf bagaimana seorang nelayan yang berdoa memuji Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, kemudian muka boleh ikan seekor je ikan masuk buka, minta doa pada Allah Ta'ala. Lepas tu tok dia agang sikit lagi pula puji jin. Hei jin laut, puji puja jin laut, puja syaitan laut ni, puja muka penuh ikan banyak. Malaikat mengadu pada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, pasal apa Tuhanku jadikan begini? Hamba pun yang minta doa padamu, minta tolong denganmu, boleh ikan seekor je. Hak ni minta doa dengan binatang kafir ni, boleh ikan banyak pasal apa? Tuhan kata, mu tengok tempat hamba-Ku yang boleh ikan seekor ni dalam syurga. Tengok. Mu tengok tempat hamba-Ku yang minta tolong dengan jin dalam neraka. Mu tengok. Tuhan jadikan manusia ni dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia ni sekejap je. Sekejap je alam dunia ni, tak lama. Alam akhirat selama-lamanya. Di sinilah Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma didatangi oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak Zubair bin Awam, anak pada Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhum. Tiga-tiga beranak ni sahabat Nabi mereka. Bila Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, Muawiyah mati, naik Yazid, maka naik Walid bin Marwan, maka Abdullah bin Zubair memberontak, mengisytiharkan Mekah Hijaz di bawah pemerintahan dia, keluar daripada pemerintahan yang zalim. Lalu Al-Malik bin Marwan atau tentera Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi yang terkenal dengan zalim menyerang Abdullah bin Zubair yang menentang kerajaan Umayyah yang zalim di masa itu, sehingga lama sangat perang ni pengikut dia tak tahan pengikut dia pun, sampai dia dikepung di Mekah. Dia duduk dalam masjid Mekah, dikepung di kawasan Mekah. Pengikut dia lepas seorang lagi lapar perut, tak tahan kena kepung ni, tak tahan. Lalu Hajjaj menawarkan perdamaian, sedia untuk berdamai. Dia mengakui kerajaan yang zalim itu. Abdullah bin Zubair terima kerajaan yang zalim itu dengan janji-janji. Lalu Abdullah bin Zubair jumpa dengan mak dia Asma bin Abu Bakar. Wah ibu, sekarang ni tentera-tentera yang mengepung kita ajak berdamai. Macam mana ibu? Kata Abdullah bin Zubair, kalau mu lawan ni kerana dunia, terima. Kalau mu lawan ni kerana akhirat, tak apalah. Mu teruskan perjuanganmu kalau orang menganggap ni betul lawan dia. Lalu mak dia kata ke mak dia pula, wahai ibu, kalau sekiranya saya lawan, pengikut saya habis dah, tinggal saya je. Kata Asma, ya benar Zubair, wahai anak Zubair, ayahmu Zubair, ayahmu sahabat Nabi, wahai benar Zubair, kalau sekiranya mu lemah, pengikutmu lebih lemah padamu lagi dalam menghadapi musuh ini. Wahai Ibn Zubair, hidup dunia ni sekejap je, hidup akhirat selama-lamanya. Kalau mu terima perdamaian ini, mu boleh senang, boleh mewah sekejap dalam dunia ni. Akhirat selama-lama, hina di akhirat. Dia kata, wahai ibu, nanti saya akan dibunuh. Saya akan dibunuh dan mayat saya akan disalib. Kata Asma, wahai Ibn Zubair, lembu yang disembelih, kambing yang disembelih tidak sakit bila dia lapar.
Bila sudah kena sembelih, kena lapar tak sakit dah dia. Dikatakan anak dia. Teruskan. Hidup dalam keadaan mulia, mati mulia. Ini hidup dunia sementara waktu. Hidup akhirat selama-lamanya. Apa mau takut? Tegakkan kebenaran ini. Walaupun kebenaran ini susah. Kalau mau ambil senang dunia saja, bolehlah sekejap. Boleh berapa beliung? Berapa liung, ratus beliung ke? Makan-makan jadi tahi. Habis begitu je. Pakai baju habis. Dawah. Dalam kubur, mana pula dalam kuburnya? Ini dia. Hendaklah utamakan akhirat. Akhirat diutamakan. Ini dia. Jadi ada kalangan manusia ni yang mengejar dunia. Yang mengejar dunia ni lah. Nak kelebihan dunia ni. Menggunakan sihir, menggunakan macam-macam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mintalah perlindungan daripada Tuhan. Minta perlindungan dengan Tuhan daripada orang yang hasad, yang dengki terhadap kita. Boleh dia dengki. Dengki ni ialah kita tengok orang yang dapat nikmat, kita mahu nikmat dia hilang. Biar ada kita pada nikmat itu. Dia biar daripada kita nikmat, biar nikmat dia hilang. Itu dengki. Sekiranya kita tengok orang tu dapat nikmat, kita nak macam dia juga. Hak dia biar iyalah. Kalau aku boleh macam dia, ini tidak asal, tidak menjadi salah. Kita tengok orang tu pitih banyak, aku kalau boleh pitih banyak macam dia. Senang boleh buat keluar zakatnya, boleh macam tolong orang. Itu bukan hasad. Hasad ni yang mampulah dia bila boleh kaku. Itu hasad. Ini kita minta supaya Tuhan jauhkan kita daripada hasad. Sama ada kita hasad ke orang ataupun orang hasad ke kita. Orang Melayu kata hasad dengki. Hasad dengki hak tula je. Hasad tu dengki tu hasad macam rokok segerik kan. Dua-dua tu berasap belaka. Jadi maknanya serupa belaka. Hasad dengki. Hasad pun dengki hasad. Makna yang sama. Kadang-kadang kita guna dua perkataan. Wallahu a'lam.